Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini saya akan membuat pembentangan amalan terbaik sekolah di bawah program Immersion bagi tahun 2021 Negeri Selangor di peringkat PPD Sabak Bernam. Okey, ini adalah latar belakang sedikit sekolah saya, iaitu SK Parit 4 yang terletak di Parit 4 Sungai Besar, dan ini adalah sebahagian daripada gambaran apa yang saya ingin bentangkan pada pagi ini, iaitu penggunaan intelligent board PDPC guru dan murid di SK Parit 4. Sebelum itu saya ingin memperkenalkanlah diri saya dahulu. Okey, nama saya Haji Ismail bin Hussein, hakiki DG34, DG 48 KUP, telah menyandang jawatan guru besar pada 27 Disember 2019 dan telah melaporkan diri ke SK Parit 4 Sungai Besar. Dari kelayakan akademik, saya punya ijazah sarjana muda pengajar Melayu pada tahun 2002 daripada Universiti Melaya. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di sarjana pendidikan 2006 di Universiti Universitas Idris, dan ikhtisas saya ialah pengajar Melayu sekolah rendah di MPSK Kuala Lumpur, dan MPPL saya iaitu di IAB Cawangan Genting Highland ambilan 1 2018. Di sini sedikit maklumat berkaitan dengan enrolment murid sekolah saya pada tahun 2001, di mana terdapat data guru iaitu sejumlah 18 orang guru, di mana 8 lelaki, 10 perempuan. AKP ada 2 orang, kemudian seterusnya pekerja swasta juga ada 3 orang. Jadi dari segi maklumat tambahan, dari segi murid pula ada sejumlah 149 orang murid, terdapat 6 kelas. Dan juga ini juga saya paparkan berkaitan dengan analisis peratusan pencapaian UPSR sebagai maklumat tambahan, iaitu daripada 2017, 2018 dan 2019. Okey, apabila saya masuk saja melapor ke sekolah ini, saya telah mengenal pasti satu isu di mana dari segi PDP guru. Bulan pertama saya terus melihat dan juga membuat pencerapan apakah kelemahan-kelemahan guru, apakah kelebihan guru, terutamanya sewaktu mengajar di dalam kelas. Dan saya melihat di sini guru-guru SK Parit 4 mempunyai satu daya kreatif, inovatif di dalam mengajar, tetapi sedikit sebanyak ada penambahbaikan, terutamanya bagaimana untuk memperkenalkan PAK 21 ke arah kecemerlangan dan juga kemenjadian murid di sekolah ini. Jadi isu-isu inilah yang cuba saya ketengahkan dalam amalan terbaik yang cuba saya bentangkan pada pagi ini. Ini adalah sebahagian daripada pencerapan saya kepada guru-guru di SK Parit 4, dan mereka sebenarnya perlu lagi bimbingan untuk menjadikan sebuah pengajaran yang sangat menarik, terutamanya sekali dalam aspek-aspek bagaimana kita untuk mendorong minda pelajar murid dalam menjadikan sebuah PDPC yang sangat menarik, terutamanya di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Okey, mengenal pasti isu. Apabila saya melihat dari segi pencerapan yang telah dilaksanakan, aspek kritikal atau dibuat banding beza, aspek 4.4.1 dalam SKPMG2 standard 4, iaitu guru mendorong minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang. Dan juga aspek yang saya anggap kritikal juga aspek yang sama, di mana terdapat jurang perbezaan yang sangat ketara dalam aspek ini. Jadi kajian sebenarnya saya ambil oleh satu program pembangunan prestasi sekolah SKP 4, iaitu yang dilaksanakan di peringkat AAB, di mana saya sendiri menghadiri kursus tersebut, dan saya telah cuba membanding beza di manakah kelemahan ataupun di manakah aspek-aspek yang kritikal. Daripada sini saya telah mengenai pasti satu isu yang sangat mempunyai satu jurang perbezaan yang sangat tinggi, iaitu perbezaan sebanyak 3.1 berdasarkan speed up yang telah saya kenal pasti dan juga telah saya analisis berdasarkan kursus yang telah dianjurkan di peringkat IAB, di mana SK Parit 4 saya menjadikan satu sebagai kajian di mana untuk mengenal pasti punca isu yang telah berlaku selama ini. Jadi di sini saya sertakan gambar rajah program aktiviti amalan terbaik dan juga isu keperluan penambahan baik, yang mana kalau dilihat di sini 4.4.1, iaitu guru mendorong minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran, ini satu jurang yang sangat berbeza. Melalui graf yang saya berikan ini jelas kelihatan di sini berbanding dengan aspek-aspek yang lain. Jadi saya telah memikirkan apakah kaedah yang sesuai
yang perlu dilaksanakan dan juga diatasi dalam melaksanakan sesuatu dalam saya melihat untuk memajukan sekolah ini. Okey, kalau kita lihat di sini juga banding bezanya jelas terpapar di sini. Dalam aspek 4.41 iaitu perbezaan tum peluncuran sebenar itu 25 tetapi peratus tum sebenar hanya 21.4. Jadi aspeknya ialah perbezaan 4.41 ini 3.2. Jadi di sinilah yang saya cuba untuk mencari punca, cuba untuk menyelesaikan isu ini dengan memikirkan apakah strategi, apakah pelaksanaan yang saya cuba saya laksanakan. Terfikir idea yang tercetus daripada program yang saya telah pergi bersama dengan pegawai-pegawai PPD pada Februari 2018. Terfikir di minda saya, perancangan apakah yang perlu saya nak laksanakan. Jadi di sini, hasil daripada program jalinan di peringkat unit akademik ketika itu, di peringkat PPC di Sabak Bernam, kami bersama-sama dengan pegawai di peringkat PPD telah pergi ke SMK Jerlun Kedah untuk bersama-sama melihat apakah pelaksanaan PAK21 yang telah dilaksanakan oleh Cikgu Nur Helmi bin Abdul Muttalib. Semua mesti mengenali. Cikgu inilah seorang guru yang sangat-sangat hebat, guru inovasi dan banyak mencetuskan idea-idea terutama untuk bagaimanakah menjadikan sebuah pengajaran dan pembelajaran sangat menarik, apakah inovasi-inovasi yang dilaksanakan dan juga apakah yang telah menjadikan murid-murid mereka cemerlang dan sebagainya, seronok untuk belajar. Okey, gambar-gambar ini kita boleh lihat saya bersama ketika itu. Ketika ini saya masih lagi di unit pengurusan akademik bersama dengan ketua saya, Tuan Haji Mohtar dan juga ketua unit saya iaitu Tuan Haji Yusaini bersama dengan SISC dan rakan-rakan yang lain. Kami melihat satu persatu pelaksanaan di SMK Jerlun, bagaimanakah Cikgu Nur Helmi melaksanakan PAK21. Inilah yang tercetus idea. Mula-mula saya mendapat idea dan idea inilah yang saya bawa ke SK Parit 4 untuk saya jadikan sebagai suatu amalan terbaik. Kalau kita lihat gambar-gambar yang saya ceritakan ini ialah bagaimana pelajar-pelajar ini seronok ketika di dalam pengajaran, ketika dalam kelas dan sebagainya, menjadikan 1 jam pengajaran amat singkat dan guru bertindak sebagai sesi sahaja. Murid banyak bergerak, murid banyak berbincang dan sebagainya dan melahirkan idea-idea yang sangat bernas. Okey, perancangan saya yang pertama sekali. Apabila tercetus sahaja pada penghujung bulan Januari iaitu awal bulan Februari, saya terus memikirkan apakah pelaksanaan yang saya perlu laksanakan di sekolah saya untuk menjadikan satu amalan yang terbaik, sesuatu yang memudahkan guru dan sesuatu yang menjadikan pengajaran dan pembelajaran kelas itu sangat menarik. Iaitu saya telah mencetuskan idea dan telah membuat proses pembuatan awal iaitu 18 intelligent board yang akan digunakan untuk guru-guru dalam sesi PDP yang akan dilaksanakan. Okey, kalau kita lihat inilah kerangka-kerangka awal bagaimanakah pembuatan intelligent board ini untuk menjadikan satu alat bantu kepada guru-guru dalam mencipta sesuatu pengajaran yang sangat menarik. Okey, di sini saya sertakan juga terdapat 18 intelligent board yang saya buat di peringkat SK Parit 4 di mana satu nilai intelligent board ini lebih kurang RM50. Itu adalah kos yang paling minimum saya cuba dapatkan daripada seorang di sini yang mahir dalam bidang pertukangan dan banyak juga membantu di SK Parit 4 dalam melaksanakan pembuatan 18 intelligent board ini. Okey, seterusnya selepas pembuatan tersebut saya terus merangka satu strategi pelaksanaan di dalam program immersion iaitu penggunaan intelligent board dalam PDCC guru dan murid SK Parit 4. Ladap guru-guru saya telah laksanakan di mana dalam ladap ini saya telah memanggil guru-guru semua guru untuk memberi penerangan berkaitan dengan penggunaan, berkaitan dengan kelebihan, berkaitan dengan apa yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru di dalam melaksanakan di sini. Kalau kita lihat di sini, saya boleh sertakan sedikit online di sini berkaitan ladap yang telah disampaikan oleh rakan SISC di peringkat di Sabak Bernam secara online di mana di sini disertakan dengan kepelbagaian penggunaan, apakah kelebihan intelligent board ini
Dan akhir sekali, bagaimanakah cara penggunaan sehinggalah dipahami oleh guru-guru di peringkat SK Parit 4. Alhamdulillah, setelah diberi penerangan, setelah diberi penjelasan dan sebagainya, penggunaan ini telah dipahami dan akhir sekali mereka telah dapat menggunakannya apa yang telah diberikan oleh rakan SIAC Plus di peringkat provinsi Sabah ketika itu ialah Puan Rosni Said Fikri, yang mana saya sendiri meminta untuk merakam, untuk memberikan, untuk cara kaedah menggunakan intelligent bot ini. Seterusnya, proses yang telah saya laksanakan di peringkat perancangan juga, iaitu saya telah merancang satu majlis pada suatu masa itu sekitar bulan Februari, itu penyerahan 18 intelligent board kepada guru-guru yang telah saya pilih, guru-guru yang telah saya cari di mana kelebihan guru-guru ini, dan inilah pada pagi ini maka saya telah menyerahkan 18 intelligent board bersama dengan beberapa bahan-bahan yang lain untuk digunakan di dalam kelas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya dari segi strategi juga, saya juga telah melantik ikon-ikon PAK21 dalam pengamalan intelligent board di kalangan guru. Ini adalah majlis-majlis penyerahan ketika itu di mana terdapat hampir 9 guru yang telah saya amanahkan, dan mereka ini perlu mendalami terutamanya sekali di dalam berkaitan dengan PAK21, di mana PAK21 dengan intelligent board yang saya cuba ketengahkan dalam amalan terbaik ini mempunyai hubung kait yang sangat-sangat rapat. Okey, ini adalah senarai guru-guru di mana saya telah membagi pada 9 bahagian, di mana ada yang pakai hot seat, ada yang pakai gallery walk, ada yang pakai peta I-Think, pakai 3-stay, 1-stay dan seterusnya, sehingga ada yang pakai gallery walk matematik. Di mana ladap ini saya sertakan sekali dengan ladap yang telah diberikan oleh Cikgu Helmi sendiri, supaya perkara ini dapat difahami, dapat diperjelaskan dan dapat digunakan semaksimum mungkin dalam setiap pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah intelligent board yang telah diberikan sebagai satu amalan terbaik di peringkat SK Parit 4. Jadi ini adalah sebagai paparan-paparan yang telah saya cuba ketengahkan di dalam program ini, dan seterusnya begitu juga dengan ladap PAK21, semuanya saya telah berikan sebagai satu strategi pelaksanaan di peringkat SK Parit 4. Seterusnya bagaimana susun atur dalam kelas. Okey, saya telah melaksanakan strategi pelaksanaan. Ini adalah susun atur di dalam kelas pada ketika itu, dan pada peringkat ini kelas masih lagi boleh bersemuka, di mana pada bulan Februari dan juga awal bulan Mac ketika itu negara belum lagi diisytiharkan sebagai wabak COVID-19. Mana pelajar-pelajar kita masih lagi melaksanakan kelas seperti biasa, guru-guru balik masih lagi menjalankan pengajaran seperti biasa dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada pelaksanaan bagaimana pengamalan intelligent board di kalangan PDPC guru-guru, terutamanya saya nak fokus pada guru-guru tahun 2, di mana kita melihat pelajar-pelajar telah menggunakan sepenuhnya keceriaan pelajar, mereka boleh bercakap, mereka boleh berinteraksi, mereka boleh mengeluarkan idea, dan mereka boleh juga menjadikan sesuatu pengajaran tersebut sangat menarik sehingga tidak membosankan. Inilah sebahagian daripada pelaksanaan PDPC guru dalam pengamalan intelligent board di peringkat SK Parit 4, dan ini juga gambar-gambar yang saya dapat simpan terutamanya pada murid-murid tahun 4. Mereka dapat berbincang, terutamanya dapat mengeluarkan idea dan sebagainya, dan pastinya 1 jam pengajaran guru-guru yang diajar tidak membosankan. Okey, seterusnya apabila bertukar sahaja kepada PDPR di peringkat sekolah, jadi apabila wabak COVID-19 melanda negara kita, saya telah mengarahkan kepada semua guru-guru supaya membawa pulang intelligent board ini supaya dapat dilaksanakan secara MIT. Ini adalah sebahagian daripada pengamalan intelligent board yang telah saya cuba berikan, kami bimbing dan sebagainya, dan mereka telah menggunakan intelligent board ini semasa pengajaran PDPR di rumah menggunakan secara MIT, dan hasilnya juga pelbagai interaktif, pelbagai
kaedah digabungkan pula dengan aktiviti-aktiviti yang sangat menarik, pastinya murid-murid sangat seronok di dalam pembelajaran mereka. Okey, kalau kita lihat pula di sini, ini juga sebahagian daripada penggunaan PDPR dan sebagainya. Seterusnya, guru-guru pastinya lebih mudah, lebih bersemangat dan akan terfokus di dalam pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Okey, seterusnya ini adalah pelaksanaan PDP guru, pengalaman intelijen board dalam proses PDPR. Dan kalau kita lihat sendiri di sini ialah dalam saya melaksanakan amalan terbaik ini di peringkat sekolah, pastinya cabaran dan juga kaedah penyelesaian apakah yang perlu saya fikirkan di mana sesi pembukaan dan penutupan sekolah. Dan saya sendiri, saya jujurnya, saya bermula daripada Januari 2021. Hanya sekitar 5 bulan sahaja bersama guru-guru. Apabila masuk ke 2021, hanya sekitar 3 bulan sahaja bersama guru. Selebihnya lebih bersemuka secara online. Inilah sebenarnya cabaran-cabaran yang saya kena lalui. Walau bagaimanapun, apa jua cabaran, apa jua penyelesaian, pastinya ada penyelesaiannya. Saya membenarkan guru-guru membawa pulang ke rumah untuk menjalankan sesi PDPR menggunakan intelligent board. Juga menggalakkan guru-guru mengamalkan penggunaan intelligent board melalui taklimat dan juga mesyuarat secara online dan disertakan juga dengan link-link ataupun kaedah-kaedah yang perlu diambil contoh terutamanya dalam PAK 21 dan saya banyak mengambil contoh daripada apa yang telah dilaksanakan oleh Cikgu Nur Helmi berkaitan dengan penggunaan intelligent board dan juga bagaimana nak menghubungkan intelligent board dalam PAK 21, bagaimanakah untuk menceriakan, untuk menjadikan sesuatu kelas, untuk meningkatkan tahap penguasaan murid kita di dalam PDPC tersebut. Okey, ini adalah impak. Pastinya impak sangat penting di dalam keberhasilan apakah yang saya ingin capai dalam amalan terbaik yang saya laksanakan di sini. Hasil daripada pencerapan saya kepada guru-guru, terutamanya ada 18 orang guru yang menggunakan intelligent board di sini, 4.4.1 telah menunjukkan satu peningkatan di mana guru dapat mendorong minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang hasil daripada penggunaan intelligent board ini, iaitu jurang perbezaan telah dapat ditekatkan, iaitu 1.20. Ini adalah hasil keputusan. Hasil keputusan dalam SKPMG2 yang telah dapat saya perolehi daripada pencerapan yang telah dilaksanakan untuk bulan-bulan berikutnya. Okey. Seterusnya, peratus perbezaan dapat saya kurangkan daripada 3.2% yang asal tadi dapat dikurangkan menjadi 1.2%. Kalau tuan-tuan, kalau boleh dilihat di sini, jurang perbezaan 4.4.1 dorong minda murid dapat dirapatkan, iaitu perbezaan 1.20. Begitu juga dengan impak. Impaknya kalau kita lihat daripada graf yang saya berikan di sini, guru mendorong minda murid melaksanakan aktiviti secara terancang, perbezaan di sini sangat-sangat rapat, iaitu perbezaan telah dapat dikurangkan menjadikan sebelum ini ialah 3.20 dan jurang yang terbaru itu 2.0, jadi 1.20 perbezaan yang dapat dikurangkan berdasarkan analisis yang formula yang diberikan dalam kursus yang saya lalui bersama AAB, iaitu kursus speed up di peringkat PPD. Saya menggunakan formula tersebut untuk menilai, untuk memastikan graf-graf ini mendapat jurang perbezaan. Jadi di sini saya berjaya merapatkan jurang tersebut. Seterusnya, impak kepada murid juga. Soal selidik ini telah dibuat kepada 40 orang murid, terutamanya murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Jadi saya telah menggunakan ada 8 item yang saya gunakan di sini. Jadi hasil daripada soal selidik tersebut, adakah murid 1 tidak setuju, kurang setuju dan juga bersetuju. Okey, impaknya di sini dapat diperhatikan dalam graf yang saya berikan di sini. Impak 1, setuju 25, setuju 24, tidak setuju 1. Jadi di sini kebanyakannya graf yang menunjukkan warna biru itu ialah graf yang menunjukkan murid-murid seronok dalam pelaksanaan penggunaan intelligent board di kalangan guru-guru SK44. Jadi data inilah yang saya gunakan untuk menjadikan bahawa amalan terbaik yang saya laksanakan di peringkat SK44 ini telah memberikan satu kesan yang
sangat baik khususnya kepada murid hasil daripada soal sidik yang diberikan itu, dan diperkuatkan lagi dengan tahap PBD, penguasaan murid tahun 6 sehinggalah Jun 2021, di mana TP 5 telah meningkat daripada yang awal kepada yang agak tinggi juga. Inilah jurang-jurang perbezaan yang dapat saya jadikan sebagai satu panduan kepada saya untuk meneruskan lagi amalan terbaik ini di peringkat SK Parit 4. Ini adalah penguasaan tahun 4 sehingga Jun 2021, di mana kebanyakannya murid-murid telah diberikan TP 5, TP 4, di mana mereka aktif di dalam melaksanakan pembelajaran mereka di dalam kelas hasil daripada adanya aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan menggunakan intelligent board ini. Kemudian dari segi potensi menjadi amalan atau budaya, saya sebenarnya telah merancang dalam pelan strategi organisasi tahun 2001 hingga 2023, di mana trust strategi iaitu pencapaian kecemerlangan akademik PBD murid masih sederhana, di mana pendekatan inilah yang saya cuba gunakan dalam untuk meningkatkan pentasan darjah supaya murid-murid ini dapat meningkatkan lagi kemahiran dari segi mengeluarkan idea, mengeluarkan apa jua pandangan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran, dan sentiasa mendorong mereka untuk terus dalam berusaha menjadikan sebuah pengajaran itu lebih seronok, dan juga guru bertindak hanya sebagai pesi dan murid bertindak sebagai lebih kepada mendorong minda rakan-rakan yang lain dalam memberikan idea dan sebagainya. Okey, kita lihat pula potensi menjadi amalan terbaik dan budaya cemerlang. Dan hasilnya juga dapat dilihat dari sini. Ramai juga pelajar-pelajar yang telah berjaya, pelajar-pelajar yang telah dijadikan sebagai suatu intervensi di sini. Pelajar-pelajar ini sebenarnya mereka sangat aktif dalam pembelajaran dan telah dianugerahkan pelbagai sebagai dorongan untuk mereka terus lagi berusaha. Begitu juga guru-guru yang telah mengamalkan penggunaan intelligent board di SK Parit 4, dan saya juga pasti akan menjadikan ini sebagai satu amalan dan budaya sekolah yang terbaik, walaupun mungkin saya tiada di sekolah ini, tetapi pastinya jika diteruskan lagi budaya ini, juga dilaksanakan budaya ini berterusan, pastinya insya-Allah SK Parit 4 akan lebih cemerlang di tahun-tahun yang akan datang. Okey, ini adalah sebahagian daripada pentadbiran yang sentiasa menyokong saya dari di kalangan guru penolong kanan GPK 1, guru penolong kanan GPK HAM iaitu Tuan Haji Rizal, GPK 1 iaitu Encik Samad bin Wahab, dan juga guru curriculum sentiasa memberikan dorongan, sentiasa memberikan sokongan dalam apa jua dasar, dalam apa jua amalan yang terbaik saya laksanakan di peringkat SK Parit 4. Seterusnya, ini adalah guru-guru saya yang saya anggap mereka ini sangat-sangat cemerlang. Mereka ini sangat-sangat support dalam apa jua program-program yang dilaksanakan di sekolah, dan juga apa jua amalan yang terbaik yang cuba saya nak laksanakan di peringkat SK Parit 4. Seterusnya, saya sertakan juga evidence dan juga maklumat tambahan berkaitan dengan amalan terbaik, penggunaan dan pengamalan intelligent board, PDPC guru dan juga SK Parit 4 di sini. Ini adalah sebahagian daripada program intervensi saya. Yang pastinya program inilah yang akan saya cuba analisis dan menjadikan sebagai panduan sebelum apa-apa jua perkara yang saya nak laksanakan. Pastinya mengenal pasti masalah, memahami punca masalah, apa jua intervensi yang saya nak laksanakan, membuat prioriti intervensi dan sediakan pelan tindakan. Dan ini adalah sebahagian daripada analisis SWOT yang saya cuba ketengahkan, dan seterusnya cabaran yang saya perlu lalui, dan apakah isu strategik dan juga matlamat strategik yang saya kena laksanakan untuk mengatasi masalah isu 4.4.1, iaitu guru mendorong minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang. Ini adalah sebahagian strategi saya, dan inilah yang cuba saya ketengahkan di dalam PSO Plan Organisasi untuk tahun 2021 sehinggalah 2023. Dan ini adalah OPPM Speed Up yang saya cuba buat dan juga laksanakan. Akhirnya, maka penghasilan dalam penggunaan intelligent board ini telah menjadikan sesuatu yang sangat menarik di peringkat SK Parit 4, dan
Saya juga sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membimbing saya, terutamanya SIP Plus di peringkat PPD Sabak Bernam, Tuan Haji Suhaimi, dan juga rakan-rakan SIP yang telah banyak membantu saya, terutamanya membimbing dan sebagainya. InsyaAllah, saya akan cuba jadikan sebagai satu amalan terbaik di peringkat SK Paling 4 di dalam pengamalan penggunaan intelligent board di kalangan guru-guru bagi meningkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran guru dalam kelas, dan pastinya insya-Allah jika keadaan mengizinkan, keadaan semasa mengizinkan, penggunaan intelligent board ini akan diteruskan lagi di peringkat-peringkat untuk tahun-tahun berikutnya, dan sama-samalah kita berdoa semoga pengajaran dan pembelajaran untuk semua murid-murid kita kembali normal seperti biasa, dan kita dapat melaksanakan satu tanggungjawab terutamanya di dalam menjadikan sebuah PDPR ataupun sebuah PDPC yang sangat menarik dan juga memberikan impak kepada murid-murid di SK Paling 4. Jadi saya seterusnya mengucapkan terima kasih pada semua, memohon ampun dan maaf seandainya pembentangan saya pada pagi ini mungkin ada yang terkurang atau terlebih, mungkin kelemahan daripada saya, selebihnya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.